pahlawan Muay Thai Malaysia dan ianya telah diberi sokongan oleh Persatuan Muay Thai Kuala Lumpur dan juga Persatuan Muay Thai Malaysia. Dan kejohanan ini menjadi lebih nyata dan hebat kerana mendapat sokongan daripada Tourism Malaysia. Beri tepukan kepada Tourism Malaysia. Kurang dengar Kuala Lumpur, beri tepukan kepada Tourism Malaysia. Terima kasih Tourism Malaysia. Kami juga dari pahlawan ini saudara mengucapkan jutaan terima kasih kepada tajaan-tajaan sampingan terdiri daripada Hammer, Blanco, Mifler dan juga Villa Design atas cabutan bertuah yang diberikan. Dan terima kasih juga kami mengucapkan kepada pihak PDRM untuk kempen Buli Bukan Budaya Kita yang berlangsung pada pagi tadi saudara, yang dihadiri hampir 3 hingga ke 400 orang bagi tadi saudara. Jadi alhamdulillah. Okey, jadi tepukan kepada radio rasmi kita Hot FM. Terima kasih juga kepada rakan media bersama dengan Siakap Kali, Oh Media, Kelantan Muay Thai Channel dan juga PJX. Tepukan untuk mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, kita ke regu yang maafkan saya, gimmick. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, diminta untuk hadirin hadirat sekalian berdiri, sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Wilayah. Hadirin dan hadirat sekalian diminta untuk berdiri.
Hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih lagi sekali untuk anda semua. Tak perlu ikut tren, kau cipta aliran. Jadi diri sendiri, tak perlu persetujuan. Dengar cakap sumbang, biarkan berlalu. Kau api dalam gelap, tetap menyala selalu. Ya, jalan tak rata tapi langkah tetap steady. Bangun jatuh bangun, mental kena ready. Hina nama kau, tak perlu tiru sesiapa. Kau pembuka jalan, dunia ikut di belakang. Ini hidup kau, tak perlu tiru sesiapa. Langkah yakin biar orang nak kata apa. Jadi legenda, kau mula cita, hammer di jiwa, terus jadi juara. Jadi majlis ini saudara mengucapkan ribuan Malaysia truly Asia. dijemput ke penjuru merah Jeremy Abunjo. Manakala lawan beliau di penjuru biru Shadow Muay Thai Kenyala. Itu dia di gelanggang track ini regu yang pertama dalam acara kejuaraan wilayah Pelawan 2.0 pertarungan di antara dua juara kategori bantamweight. Di penjuru merah Jeremy Abunju dan juga lawannya di penjuru biru Syarul Muay Thai Kenyalang. Mereka bertanding 3 pusingan, 3 minit masa berlawan dan 2 minit masa rehat.
Dan kepada semua peninju yang bertanding pada petang ini diminta supaya buat yang terbaik, tunjukkan kehebatan masing-masing. Kalah dan menang, ada bertanding, terima kenyataan dengan hati yang terbuka. Okey, kita saksikan dulu tarian Langkah Sembah. Okey, dengar sebentar peringatan daripada pengadil yang bertugas agar lawan betul-betul dan patuh kepada peraturan perlawanan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, para pasukan Muay Thai yang dihormati sekalian, kita saksikan grup pilihan yang pertama pada petang ini dalam acara Bantamweight di penjuru merah Jeremy Abunju dan juga lawannya di penjuru biru Syahrul Muay Thai Kenyalang. Pusingan pertama, Chop. Assalamualaikum daripada Stadium Titi Wangsa. Saya Zulhan Nizam Asri bersama anda penonton yang menonton secara live dari Facebook dan juga YouTube Pahlawan Muay Thai dan juga Facebook Official Siakap Keli. Untuk perlawanan yang pertama ini Jeremy Abunju dan menentang Syahrul Muay Thai Kenyalang. Sememangnya peserta muda yang akan memberikan fight yang boleh saya katakan agak laju. Oh, siku yang baik. Peserta daripada Selendang Kuning, Jeremy Abunju, menimbang berat 51 kilo dengan ketinggian 167 cm. Dengan kemenangan 19 dan hanya 2 kekalahan menentang Syahrul daripada Muay Thai Kenyalang. Berat yang sama, tinggi 164, kemenangan 20 dengan hanya 1 kekalahan. Oh, jatuhan di situ. Perlawanan pada petang ini adalah prelim sebelum fight yang boleh kita katakan main fight pada malam ini, yang di mana terdiri daripada Mia Ghazali bertemu dengan Alia, Afizat, Elias, Haikal. Ini nama-nama yang besar pada malam ini yang kita akan dapat menyaksikan perlawanan mereka. Perlawanan di wilayah Muay Thai, Pahlawan Muay Thai Championship 2.0 ini ditaja khas oleh tourism Malaysia. Oh, cantik tumpukan yang diberikan oleh Jeremy. Yang tidak menjadi. Kita boleh lihat Jeremy di penjuru biru, penjuru merah, memberikan
Pasukan tentangan yang hebat. Berlaku pendarahan di situ. Adakah akibat disiku? Untuk petinju muda ini, kita boleh melihat nilai profesionalisme mereka. Oh, walaupun hanya mempunyai 20 fight masing-masing, tapi memberikan satu tentangan yang hebat. Habis sudah round yang pertama. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tourism Malaysia kerana menyokong industri sport tourism seperti wilayah Palawan Muay Thai Championship 2.0 ini dan juga menyedari ini akan menarik pelancong daripada antarabangsa dan juga dalam negara. Selain daripada penaja utama Tourism Malaysia, tidak lupa juga kepada penaja bersama seperti Hama, Blanco, Milfler, Vela Design, Sky Blue dan Vida. Terima kasih juga kepada Official Accommodation Hotel Royal Chulan yang menjadi kediaman peserta-peserta antarabangsa, Official Media Hot FM dan Siakap Keli. Untuk penonton-penonton yang di luar sana, anda boleh melihat selain daripada di official YouTube ke wilayah Palawan, anda juga boleh melihat ataupun menonton secara live di Siakap Keli official Facebook. Tidak lupa juga kepada sokongan yang diberikan oleh Persatuan Muay Thai Malaysia dan juga Persatuan Muay Thai Kuala Lumpur. Oh, sikuan yang baik. Oh, Jeremy seperti agak tertekan di situ. Nampak desperate attack yang dilakukan oleh Jeremy. Oh, belaga siku mereka pada malam ini. Masing-masing tidak mau menyerah kalah. Memberikan tentangan-tentangan hebat. Tidak mau berada di dalam keadaan clinch. Apakah yang dilakukan oleh Jeremy setelah menerima sikuan? Akibat terkoyak di bahagian kening. Nampaknya Jeremy cuba untuk mendapatkan cut juga kepada Syarul. Oh, jatuhan di situ tidak disengajakan. Oh, flying knee oleh Jeremy. Tapi berjaya ditepis daripada petinju muda ini. Masing-masing cuba untuk mendapatkan knockout. Oh, sikuannya baik. Tidak lupa juga saya ingin maklumkan bahawa ada kerjasama kempen Buli Bukan Budaya Kita bersama Polis Diraja Malaysia dan juga wilayah Palawan. Oh, flying knee lagi. Tapi hanya tepat di bahagian dada, tidak mengenai kepala.
tidak memberi apa-apa kesan kepada Syahrul, petinju muda daripada Malaysia ini. Right hook daripada Syahrul, double kick daripada Jeremy. Amat kagum dengan kecerdasan, endurance daripada kedua-kedua peserta muda ini. Cubaan siku balik daripada Syahrul, tapi distance terlalu jauh. Dua pusingan tinggal satu pusingan saja lagi. Bersabar. Desain ini yang juga dilakukan. Terlihat koyak di bahagian kening Jeremy itu agak besar. Flying ni hanya tepat di bahagian dada. Berjaya ditepis oleh Syahrul. Apakah akan dilakukan oleh Jeremy? Oh! Sebenarnya itu lutut itu tepat di bahagian dagu Syahrul. Dia yang cantik. Malaysia truly Asia. Nampak seperti pendarahan di bahagian kening Jeremy itu berjaya dihentikan oleh corner mereka. Ya, kita saksikan kesudahannya. Pusingan ketiga. Dengan terakhir untuk perlawanan yang pertama pada petang ini, live daripada Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur di wilayah Palawan Championship 2.0 yang ditajakan khas oleh Tourism Malaysia, Malaysia Truly Asia. Perbezaan ketinggian kita lihat lebih memihak kepada Jeremy. Oh, cubaan lutut. Oh, sikuan dua kali yang diberikan oleh Syahrul kepada Jeremy. Oh, right hook yang cantik dengan standing southpaw dia. Apakah yang cuba dilakukan oleh Jeremy untuk memenangi perlawanan ini? Oh, tumbukan yang berturi yang dilakukan oleh Syahrul. Oh, lutut yang cantik. Oh, sikuan lagi. Agak agresif juga permainan Syahrul pada malam ini menentang Jeremy. Oh, siku balik yang cuba dilakukan oleh Syahrul.
High kick yang tidak mengenai sasaran. Oh, body kick oleh Jeremy. Tamat sudah kepada round yang terakhir ini. Itu dia tamat ketiga pusingan untuk pilihan yang pertama. Seperti dilihat Di penjuru agak merah, sengit, Jeremy Abunju. sukar untuk dikatakan ataupun untuk saya tentukan kemenangan berpihak kepada siapa, kerana agak balance dari segi serangan-serangan mereka. Hanya ada sikuan yang diberikan oleh Syarul yang menyebabkan pendarahan di bahagian kening Jeremy. Mari kita melihat daripada BT. Banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh kedua-dua mereka, agak balance di sini. Ini yang saya katakan tadi, flying knee tadi. Mari kita nantikan keputusan daripada pengadil. Untuk bout yang pertama, Jeremy Abunju menentang Syarul MTK. Laungan-laungan daripada pesorak, penyokong-penyokong penjuru merah dan biru dalam keadaan Stadium Titi Wangsa yang hampir penuh. Saya rasa mungkin berbaki hanya puluh-puluhan saja. Belum lagi di bahagian kerusi-kerusi bawah. Dengan kiraan mata, split decision, kemenangan diberikan kepada biru. Oh, kemenangan kepada Syarul MTK dengan kemenangan split decision. Tahniah kepada kedua-dua peserta muda ini memberikan perlawanan dan juga tentangan yang menarik antara mereka. Kepada merah, jangan putus asa, masing-masing ternyata hebat. Ya, tinggal lagi nasib yang menentukan di antara mereka. Tahniah kepada Syarul Muay Thai Kendiala yang terbang daripada jauh. Dan kepada Jeremy Abunju, jangan putus asa, anda hebat. Cuba lagi di kejohanan yang akan datang. Tak perlu ikut tren, kau cipta aliran. Jadi diri sendiri, tak perlu persetujuan. Dengan cakap sumbang, Terima kasih pengadil yang bertugas, Encik Wadi Sripayo. tapi langkah tetap steady. Bangun jatuh bangun, mental kena ready. Bina nama kau, tak perlu tiru sesiapa. Kau pembuka jalan, dunia ikut di belakang. Ya, pada regu yang kedua siap dia sekarang. Malaysia truly Asia. Ya, terima kasih kepada anda semua yang menonton dengan betul smoting. Itulah yang kita harapkan kepada anda semua. Silakan. Okey, baiklah Kuala Lumpur. Sudah dengan penyokong-penyokong untuk penjuru merah. Di mana penyokong-penyokong untuk penjuru biru? Hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, kita ke regu yang kedua. Di penjuru merah dijemput bersama dengan RP
Manakala lawan beliau di penjuru biru Jebat Taring. Itu dia sudah pun digelanggang regu pilihan yang kedua pada petang ini. Saya ulangi, di penjuru merah Apirul Chris dan juga lawannya di penjuru biru Jebat Taring. Dan juga kita mengharapkan perlawanan yang terbaik dapat diberikan persembahan oleh mereka berdua. Dan kita saksikan dulu tarian Langkah Sembah ataupun Waikru. Okey, ketengah gelanggang. Dengar dulu peringatan daripada pengadil yang bertugas agar lawan betul-betul dan juga patuh kepada peraturan perlawanan. Buat yang terbaik, tunjukkan kehebatan anda masing-masing. Cari kemenangan. Ya tuan-tuan, puan-puan, para minat sukan Muay Thai yang dihormati sekalian, kita saksikan pula regu pilihan yang kedua pada petang ini. Di penjuru merah Apirul Chris dan juga lawannya di penjuru biru Jebat Taring. Sokongan anda amat-amat diperlukan. Pusingan pertama, cop. Di sudut merah Apirul yang pernah mewakili Malaysia di pentas Beyond sini yang kelima. Sememangnya mempunyai lebih pengalaman daripada lawannya Jebat Taring. Combo yang cantik daripada Apirul tadi tidak mengenai sasaran. Apakah pengalaman beliau dapat dibawakan kepada malam ini untuk menentukan kemenangan menentang Jebat Taring
Low kick daripada Jebat Taring. Diselangi dengan high kick. Oh, high kick cubaan lagi dilakukan oleh Stop. Jebat. Ya, rapat Masih masing-masing masih lagi mencari rentak. Mencuba untuk membaca lawan. Oh, tu yang cantik dari Jebat dengan standing southpaw-nya. Masing-masing. Oh, si Kuan di bahagian belakang telinga. Apirul masih lagi berdiri megah. Stop. Seperti saya katakan tadi, masing-masing masih lagi mencari rentak, mencari distance. Oh, body kick Iya, yang teruskan, dilakukan teruskan. oleh Jebat. Iya, tunjukkan kehebatan anda masing-masing. Stop. Dibiarkan oleh pengadil. Bahkan clinch agak lama. Oh, Ini kerana aktif di bahagian clinching tersebut. High kick oleh Jebat. Kita lihat begitu banyak high kick yang dilakukan oleh Jebat. Cubaan sikuan dilakukan oleh Jebat sebentar tadi apabila Apirul cuba melakukan tumpukan. stop. Tamat sudah round yang pertama. Tamat pusingan yang pertama. Regu yang Walaupun dikira nampak sepadan pasif tapi dan masing-masing nantikan apabila pusingan masuk yang kedua bagaimana memberikan kesudahan. tentangan ataupun serangan yang agak berat. Cubaan-cubaan untuk mencederakan lawan mereka. Memberikan damage. High kick yang dilakukan oleh Jebat seperti tadi dibalas oleh Apirul tapi tidak sebanyak Jebat. Oh, sikuan pertama yang dilakukan oleh Jebat. Jab yang cantik. Langkah tetap steady, bangun jatuh bangun, mental kena ready. Sokong penaja bersama Hammer. Diikuti Blanco, Sky Blue, Vida. Dan juga Roy Chulan sebagai penaja kediaman rasmi peserta-peserta daripada antarabangsa. Apakah round yang kedua ini kita dapat melihat kedua-kedua peserta lebih agresif? Okey, cukup masa pembantu keluar. Pusingan kedua. Stop. Untuk penonton-penonton yang di luar sana, Iya, kami berikan. bersiaran langsung Cari ruang dan daripada juga sikuan yang baik daripada Jebat. Kami siaran langsung daripada Stadium Titi Wangsa untuk wilayah Pahlawan Championship 2.0 ini. Yang disiar khas. Oh, sikuan yang baik oleh Jebat sekali lagi. Dan disiarkan secara live di laman Facebook Sekap Keli dan juga Pahlawan Muay Thai. Oh, jika kita lihat Jebat begitu
agresif dengan serangan siku. Cuba untuk mencederakan di bahagian dahi Apirul. Adakah dia cuba untuk mendapatkan cut? Oh, body shot yang cantik oleh Jebat. Cuba ditiru oleh Apirul. Oh, left hook yang cantik tapi seperti tiada serangan, seperti tiada kesan. Oh, tu yang cantik oleh Jebat, tepat di bahagian dagu Apirul. Berlaku pendarahan di situ. Adakah Apirul masih dapat meneruskan perlawanan? Jebat sudah menghidu darah. Cubaan untuk menghentikan perlawanan, tapi masih lagi ditendang hebat. Masih lagi berdiri Apirul, tapi tiada serangan balas. Jatuhan di situ. Serangan bentuk bertali arus yang dilakukan oleh Jebat. Adakah Apirul akan cuba berdiri untuk melawan kembali? Ia semangat juang, teruskan. Masih lagi berdiri Apirul. Pengadil menghentikan perlawanan. Tolong bantu dia. Setelah diserang bertali arus oleh Jebat, telah mendapatkan clean punch yang pertama. Tiada henti yang dilakukan oleh Jebat daripada jaring Muay Thai. Adakah sikuan itu, sikuan ataupun tumbukan yang menyebabkan jatuhan yang pertama itu? Oh, berdarah begitu banyak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, keputusannya sekarang. Merah Dah mula tapi kita nanti abang jadi sepatutnya abang boleh start yang part main card nanti. Lepas tu lah. keputusannya merah dipukul keluar. Kemenangan kepada biru. Ya, tahniah kepada Jebat Tarik, juara regu yang kedua malam ini. Perlawanan yang cukup menarik, kita saksikan sebentar saja. Ya, terima kasih kepada pengadil tugas Encik Alif Omer. Ya, itu dia dua regu kita saksikan, ternyata memberikan kepuasan kepada kita semua finalis Muay Thai untuk penontonnya. Perlawanan yang cukup hebat. Dan bagaimana dengan regu yang ketiga lepas ini, sama-sama kita nantikan. Dan kepada semua peninju yang bertanding pada bentang ini diminta sentiasa bersiap sedia agar kejohanan kita berjalan lancar.
langkah tetap steady. Bangun jatuh bangun, mental kena ready. Hammer, 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 hammer. Bola Kuala Lumpur. Masih ada lagi Kuala Lumpur. Saya dengar kesorakan dari Kuala Lumpur. Tak cukup kuat lawan sekali Kuala Lumpur. Dan tanpa melihkan masa, saudara. Kita ke regu yang ketiga. Di penjuru merah bersama dengan Koro Sor Aswan. Di tempat kita kelata bumi bertua, segala pusaka banyaknya sejarah. Ramai orang duk kata boleh datang boleh singgah, bermacam cerita gaya hidup tidak bala. Oh Kelantan, Serta daripada penjuru merah Koro Sor Aswan dengan berat 55 kg, ketinggian 165, mempunyai kemenangan 40 kemenangan. Di penjuru biru bersama dengan Iqbal Popoy. Berserta daripada penjuru biru bab yang keempat ini Iqbal Popeye dengan berat 54 kg, ketinggian 173, kemenangan 38 dan hanya 6 kekalahan. Kemungkinan besar memberi kelebihan kepada beliau dengan mempunyai fight yang lebih sedikit daripada Koro. Itu dia di gelanggang kali ini regu pilihan yang ketiga yang pastinya akan memberikan persembahan yang ingin kita saksikan kehebatan mereka berdua. Adakah kita akan melihat pertarungan yang keempat ini berakhir dengan KO juga seperti Apirul dan juga Jebat Taring? Seperti biasa perlawanan 3 pusingan dan 3 minit masa lawan dan 2 minit masa rehat. Buat yang terbaik, cari kemenangan dan patuh kepada peraturan lawanan. Kita saksikan dulu Perlawanan pada malam ini semuanya 3 minit, 3 round, 3 pusingan. Untuk penonton-penonton yang di rumah, jika tertanya-tanya mengapa mereka membuat langkah sembah yang hanya separuh sahaja, mungkin untuk menjimatkan masa, mungkin pada malam ini kita dapat melihat langkah sembah yang penuh untuk main card kita pada malam ini. Ya, peringatan kepada pengadil dan saya difahamkan minggu ini merebut piala ya, pertandingan merebut piala Menteri Komunikasi. Ya tuan-tuan dan puan kita saksikan pula regu pilihan yang ketiga pada petang ini yang bertanding merebut piala Menteri Komunikasi. Di penjuru Tale of the merah, tape, Koro seperti Aswan dikatakan dan tadi, juga lawannya di berat hanya penjuru perbezaan biru, 1 kilogram. Iqbal Popeye.
Dengan rekod perlawanan yang lebih kurang sahaja, sememangnya kita bakal menyaksikan pertarungan-pertarungan yang sengit pada malam ini oleh bakat-bakat muda peserta Muay Thai di Malaysia. Oh, high tip yang cantik dilakukan oleh penjuru merah. Koro dilihat begitu tenang menentang Iqbal. Oh, high kick yang cuba dilakukan. Oh, sekali lagi tip yang dilakukan oleh Koro terhadap muka Iqbal. Cantik tangkapan yang dilakukan oleh Koro, begitu tenang. Sekali lagi cuba ditangkap. Oh, terjatuh di situ. Tangkapan dan juga balasan low kick dilakukan oleh Koro sekali lagi. Iqbal agak terkesan di situ kerana cubaan-cubaan serangannya gagal dan berjaya dihentikan oleh Koro. Nampak jika kita lihat Koro cuba untuk melakukan sikuan. Oh, triple kick combo yang dilakukan, tumbukan terhadap perut Iqbal. Cubaan siku balik tapi tidak tepat mengenai sasaran. Koro masih lagi dilihat tidak agresif tapi berjaya mengawal Iqbal. Iqbal seperti dilihat agak tertekan di situ. Tumbukan di bahagian perut dilakukan oleh Koro lagi. Jarang lagi sekali ditumbuk di bahagian muka. Sikuan yang cantik. Tamat sudah round yang kedua.
Shot. Iqbal seperti agak desperate boleh saya katakan oleh serangan Koro yang semuanya walaupun tenang tapi tepat. Setup yang cantik dilakukan oleh Koro. Bagi saya mungkin Iqbal perlu melakukan setup sebelum mengeluarkan serangan yang betul. Kerana banyak serangan-serangan yang straightforward oleh Iqbal dapat dibaca oleh Koro. Mungkin tumbukan sebelum tendangan. Seperti yang saya katakan, Koro melakukan fake kick sebelum dia memasuki elbow. Itu yang seharusnya Iqbal lakukan. Kerana untuk fighter-fighter ataupun petarung-petarung yang berpengalaman, sememangnya dapat membaca gerak-geri lawannya, serangan-serangan lawannya. Counter yang laju oleh Koro, kick dan juga tumbukan dilakukan oleh Koro tadi. Boleh dikatakan Koro agak tenang. Low kick yang dilepaskan oleh fake knee to the tip yang dilakukan oleh Koro. Jatuhan dilakukan oleh Koro begitu kemas sebentar tadi. Jatuhan yang pertama, countnya pertama Iqbal pada malam ini oleh serangan tangan kanan straight di bahagian dagu Iqbal. Berbaki 18 saat. Adakah Koro akan mencuba untuk menghabiskan perlawanan ini di round yang kedua? Masih lagi tenang mengawal gerak-geri lawannya. Tamat sudah round yang kedua. Ya, tinggal satu. Untuk pusingan ini boleh dikatakan pusingan pertama dan kedua banyak dikontrol ataupun dimonopoli oleh Koro daripada penjuru merah. Ini kita lihatkan replay. Di mana tumbukan Koro tadi tepat mengenai bahagian dagu. Malaysia truly Asia. Iya, buat yang terbaik
pusingan ketiga, Cop. Pusingan yang ketiga ini ditajakan khas oleh Hammer, Blanco, Bella Design, Sky Blue, Vida. Tidak lupa juga penaja utama kita, Tourism Malaysia, Malaysia Truly Asia. Masih lagi tenang serangan dilakukan oleh Koro. Tidak terlalu gopoh-gapah, cuba untuk mendapatkan KO. Walaupun berjaya menjatuhkan Iqbal. Kontrol clinch yang cantik dilakukan oleh Koro. Iqbal seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan tersebut. Low kick berjaya ditahan oleh Koro sebentar tadi. Ini yang saya katakan, jika tiada setup, memang susah untuk Iqbal mendapatkan clean hit. Pengadil perlawanan mengarahkan kedua-dua peserta Ya, kejar masa, kejar untuk lebih agresif di round yang terakhir ini. Oh, sikuan yang cubaan sikuan yang dilakukan oleh Koro, tapi berjaya dielak oleh Iqbal. Elakan yang baik oleh Koro. Cop. Jika kita lihat Koro bijak melakukan tip setiap kali Iqbal cuba untuk melepaskan tumbukan, menyebabkan serangan tersebut terhenti. Sekali lagi tip di bahagian perut dilakukan. Slip yang cantik oleh Koro. Low kick yang tepat, tapi tidak memberi apa-apa kesan terhadap Koro. Ya, hati-hati. Perlawanan berbaki 10 saat. Apakah yang cuba dilakukan oleh Iqbal, kemungkinan untuk mendapatkan kemenangan pada malam ini. Tamat sudah round yang ketiga ini. Ketiga-tiga pusingan. Dalam pandangan saya, kemungkinan besar peserta daripada penjuru merah ini lebih mengawal perlawanan, lebih memberi damage Piala, ya, piala dengan kelebihan count yang round kedua sebentar tadi. Sememangnya memihak kepada Koro, Sor Aswan. Dan untuk penyampaian piala kemenangan ini, dipersilakan wakil penganjur kita untuk menjemput dan juga mengiringi Yang Berbahagia Encik Nazrin Noran, Chief Executive Officer MPA ke gelanggang. Majlis mempersilakan. Alright. Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berikan tepukan untuk Bos Hot FM Malaysia. Itu dia. Siapakah pemenang? Minta laluan. Untuk super fight antara Koro, Sor Aswan dan juga Iqbal. Mana penyokong biru? Pemberian hadiah kepada pemenang dilakukan oleh Penyokong merah. bos daripada Hot FM selaku rakan media official untuk wilayah Palawan Championship 2.0 ini. Stesen radio nombor 1 Malaysia. Iya, selamat datang kepada Tuan Nazri dan Di atas pentas Encik Noran
dengan daripada Hot FM. mata. Cuba untuk Kemenangan diberikan kepada kedua-dua mereka cuba. Oh, seperti yang saya katakan tadi, Korosor Aswan adalah pemenang pada malam ini. akan disampaikan oleh Tuan Nazri Noran. Tahniah Hadiah daripada Prima Audio kepada peserta muda ini Hot FM. Kami akan untuk performance yang bagi bersama kita saya pada petang ini. sangat-sangat cantik dan tenang. Ya, tahniah kepada juara dan kepada Iqbal Mawai. Jangan putus asa, tingkatkan latihan dan coba lagi di kejohanan yang akan datang. Terima kasih kepada Tuan Nazri Noran yang sudi ke gelanggang. Kilogram ketinggian 173, Korosor Aswan. Ya, silakan untuk regu yang seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa untuk share posting kita. Untuk pengalaman anda semua, kejohanan pada kali ini telah diansur. Malaysia truly Asia. Milfleur Serum, all-in-one fresh and glow intensive hydrating serum. It fights acne, prevents dark spots, and even slows down the signs of wrinkles. My skin feels purer and firmer. Only at Milfleur Skin. Dan lawan beliau representing WWC Muay Thai and from Philippines. Give an applause to Labu Ayah. Labu Ayan, peserta daripada Filipina. Dengan ketinggian 158 cm. Dengan kemenangan 15 dan hanya 4 kekalahan. Akan berlawan di bout keempat dalam kategori berat 51 kg. Ya, itu dia di gelanggang sekarang ini regu pilihan yang keempat pada petang ini. Iaitu di penjuru merah Goi Bongkol Chai dan juga lawannya di penjuru biru Labuayan. Dan kita teruskan saja dengan tarian langkah sembah ataupun Waikru.
Okey, ke tengah gelanggang. Okey, peringatan kepada pengadil yang bertugas buat yang terbaik. Perlawanan di antara dua negara ya, Malaysia dan juga Filipina ya, tuan-tuan dan puan dalam kategori flyweight di penjuru merah Goim, Bongkol Chai Malaysia dan juga di penjuru biru Labuayan Filipina. Ya, tunjukkan kehebatan anda masing-masing. Cari kemenangan, buat yang terbaik. Pusingan yang keempat ini pertama, Chop. Ya. saja khas oleh Tourism Malaysia. tunjukkan. Oh, begitu agresif peserta daripada Filipina ini. Kemungkinan besar mungkin cuba untuk mendapatkan knockout pada malam ini. Kai Mong Kachai cuba juga untuk melakukan agresif attack untuk menghentikan peserta daripada Filipina ini. Oh, bukan yang bertali arus cuba dilakukan oleh Labu Ayan. Iya, itu dia. Ya, serangan tumpukan yang pertama. cantik dilakukan oleh Labu Ayan. Jika kita lihat, Labu Ayan lebih banyak melakukan serangan tangan. Kemungkinan besar peserta daripada Filipina ini lebih. Oh, right cross yang cantik dilakukan oleh Labu Ayan, tepat mengenai dagu Kai. Iya. Mungkin counter yang perlu dilakukan oleh Kai adalah serangan siku. Iya, teruskan. Makin rancak sekarang ini. Walaupun ditendang, dia masih lagi melakukan serangan tangan. Oh, Berbalas tumpukan dan tegak tendangan mereka. Begitu excited. Jika dilihat, ke semua penonton-penonton di Stadium Titi Wangsa, semuanya mata tepat di bahagian tengah gelanggang, tidak berkelip melihat agresifnya kedua-dua peserta daripada Malaysia dan juga Filipina ini. Oh, cubaan siku dilakukan tapi hanya mengenai bahu. iya. Begitu agresif Labu Ayan. Adakah dia cuba untuk mendapatkan kemenangan secara KO? Top. Tamat sudah Itu pusingan dia yang dikira pertama. sempadan. Ya, masing-masing berbalas-balas pukulan. Dan pastinya lebih menarik lagi lepas ini di pusingan yang kedua. Sekali lagi Sama-sama saya ingin kita mengucapkan terima kasih dari kami daripada pihak wilayah Pahlawan Championship ingin mengucapkan terima kasih nantikan. kepada Tourism Malaysia kerana menyokong industri sport tourism ini dan juga menyedari bahawa industri ini boleh menarik pelancong daripada antarabangsa dan juga dalam negara.
Jalan rata tapi langkah tetap steady. Bangun jatuh bangun, mental kena ready. Penaja bersama Hammer. Jarang sekali saya melihat penaja-penaja seperti Hammer menaja kejohanan-kejohanan seperti Muay Thai dan juga boxing, tapi ini kali pertama mungkin melihat wilayah pahlawan championship ini membawa satu kelainan kepada industri sport tourism di Malaysia. Jadi kepada KOI ya, KOI Bongkol Chai Malaysia dan juga Labuayan Filipina. Saya Jadi kemenangan. tadi jika kita lihat cubaan scissor kick yang jarang kita lihat di dalam pertarungan Muay Thai. Hanya banyak di pertandingan seperti silat dan juga sanda ataupun kickboxing. Regu yang dikira sepadan. Mungkin kelebihan Labuayan adalah kedua. speed. Oh, telah mendengar bel. Tumbukan yang pertama dilepaskan oleh Labuayan. Begitu high pace perlawanan pada bout yang keempat ini. Cubaan jatuhan cuba dilakukan oleh Labuayan seperti permainan sanda. Itu yang saya katakan tadi pada round pertama. Adakah Labuayan cuba untuk mendapatkan KO pada malam ini? Tapi dia harus berjaga-jaga. Jika terlalu lebih agresif, tidak menjaga pace, mungkin akan kehilangan stamina pada round yang ketiga. Kerana tiada banyak serangan-serangan yang tepat walaupun laju berjaya blok oleh KAI. KAI Mongkol Chai lebih dikenali sebagai Chocolate Man. Kedua-dua peserta dengan berat 51 kg sememangnya akan memberikan tentangan-tentangan ataupun menyajikan pertarungan yang selaju ini. High pace boleh dikatakan. Sekali lagi lutut diberikan oleh KAI. Itu dia berbalas. Berjaya mengawal Labuayan di dalam serangan clinch. Lagi lutut diberikan. Oh, cubaan spinning elbow berjaya ditepis oleh KAI. Sememangnya seperti mudah dibaca. Sekali lagi elbow yang dilakukan oleh Labuayan tapi berjaya ditepis oleh KAI. Tapi bagi saya KAI juga perlu memberikan serangan yang clean. Bukan saja dari segi block yang clean tapi attack yang clean juga. Pusingan yang kedua ini ditaja khas oleh Hammer, Blanco, Sky Blue, Vida, Vela Design, Milfleur dan juga Royal Chulan. Itu dia tamat pusingan yang kedua. Tinggal satu pusingan lagi. Masing-masing berhak untuk menang. Kita nanti Round yang kedua yang sangat high pace, agresif dan juga exciting bagi saya. Sukar bagi saya untuk memihak round tersebut menang kepada siapa. Ini adalah serangan antara serangan-serangan yang dilakukan oleh mereka.
seterusnya kepada anda yang kehilangan kunci kenderaan, kunci motosikal, nombornya MEA 3894, MEA 3894, kunci anda berada di meja. Blanco Fragrant selaku penaja bersama pada malam ini. Satu jenama minyak wangi tempatan yang sangat dikenali, telah mempunyai aplikasi sendiri untuk anda memborong agar tidak busuk lagi setiap kali anda keluar rumah. Untuk penonton-penonton di luar sana yang tidak mengenali saya adalah Zulhan Nizam Asri. Bersiaran live di Stadium Titi Wangsa yang sudah berlangsung 2 hari. Pada hari pertama, kejohanan amatur dan juga profesional pada hari ini. Pusingan ketiga, Pusingan yang ketiga ini dibawakan khas kepada anda oleh Hot FM selaku rakan media Siakap Keli. Untuk penonton-penonton yang di rumah yang bertanyakan tentang Mia Ghazali punya bout masih lagi belum berlawan. Mia Ghazali akan berlawan di bout yang ke-8, which is kita sekarang ni di bout yang ke-4 untuk pertarungan pada malam ini. Penonton-penonton yang di rumah ingin melihat secara live, anda boleh melihat ataupun menekan link di bio Instagram ataupun Facebook Pahlawan Muay Thai untuk membeli pay-per-view untuk fight main card pada malam ini. Ia makin rancang sekarang. Kita mempunyai 2 lagi pertarungan sebelum main card kita yang akan dimulakan dengan pertarungan Mia Ghazali sebagai acara pembukaan main card pada malam ini. So, untuk anda yang di rumah, jangan lupa untuk membeli pay-per-view. Spinning kick, spinning elbow cuba dilakukan, gagal. Kita lihat muka Labu Ayan agak banyak tercedera. Pembukaan yang cantik dilakukan oleh Kai, The Chocolate Man. Tamat sudah. Itu dia tamat Round yang tiga ketiga pusingan ini. pertemuan di antara 2 peninju daripada 2 negara Malaysia Filipina, iaitu Merah Goi Mongkol Chai dan juga Biru Labuayan. Kita nantikan bagaimana keputusan yang dibuat oleh jemaah hakim dan juri bertugas.
Chocolate Man Montclair Chai. Adakah pertarungan ini dimenangi oleh peserta daripada sudut biru ataupun merah? Mari kita saksikan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, keputusannya sekarang hanya sedikit mata membezakan di antara mereka berdua masing-masing berhak. Namun keputusannya dengan kiraan mata, kemenangan diberikan kepada merah. Seperti yang saya katakan tadi, Ya, tahniah kepada Goim Bongkolchai. Apapun, sahabat juga kepada Labuayan, lawanan yang cukup menarik dapat kita saksikan sebentar tadi. untuk penonton-penonton yang di rumah yang ingin menyaksikan perlawanan Mia, Ghazali dan ke atas, boleh melanggan pay-per-view dengan harga RM10.90 di fightfactory.store. Kita berehat sebentar, akan diberitahu kemudian. Dan malam ini 7 bout lagi, 7 regu lagi akan bertanding. Saya di ulangi gelanggang lagi ini. sekali, jika anda mahu melihat fight main card bout kelima dan ke atas, anda boleh melihat di Pahlawan Muay Thai di wilayah Pahlawan 2.0 secara pay-per-view dengan harga RM10.90 di Fight Factory Store. Malaysia truly Asia. Jalan tak rata tapi langkah tetap steady. Bangun jatuh bangun, mental kena ready. Milfla Serum, all-in-one fresh and glow intensive hydrating serum. It fights acne, prevents dark spots, and even slows down the signs of wrinkles. My skin feels purer and firmer. Only at milflaskin.com. Milfla.